Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang dihormati Ustaz Ahmad Fauzi Hasan selaku pensyarah bagi subjek asbab nuzul dan urut hadis. Seterusnya, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi serba sedikit tentang asbab nuzul yang diambil dari surah Al-Baqarah ayat 220 dan 222. Kitab yang menjadi rujukan saya pada kali ini adalah kitab Al-Muharrar. Ayat pertama yang akan dikongsikan atau ayat pertama yang akan kita lihat asbab nuzulnya adalah ayat 220 surah Al-Baqarah. Ayat 220 surah Al-Baqarah bermaksud tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu, yakni Muhammad, tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerosakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, nescaya Dia datangkan kesulitan bagimu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Asbab nuzul bagi ayat 220 surah Al-Baqarah ini adalah daripada Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana ia diturunkan, yakni, dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Surah Al-An'am ayat 152 dan Al-Isra ayat 34. Mereka mengasingkan harta anak yatim sehingga rosak makanan dan daging menjadi buruk, yakni ataupun busuk. Maka diceritakan perkara itu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu turunlah ayat ini yang bermaksud, jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerosakan dan yang berbuat kebaikan. Pelajaran sebab daripada ayat ini adalah sebagaimana sebab turun ayat daripada jumhur mufassirin, daripada At-Tabari, Al-Baghawi, Ibnu Arabi, Ibnu Atiyah, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan Tahir bin Ashur. Walaupun ia lemah dari segi rangkaian sanadnya, tetapi ia mengambil berdasarkan dua perkara. Pertama, konteks ayat Al-Quran ini menunjukkan sebab di mana dia mencatat penerimaan antara dia dan hadis dari segi mengarahkan pertanyaan kepada Rasulullah, dan jawapannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab itulah dikatakan oleh jumhur salaf dan khalaf, dan inilah sebab mengapa Ibnu Katsir menyatakan alasan ini, iaitu oleh itu tidak ada yang disebutkan atas sebab penurunan ayat ini seperti Mujahid dan Atha dan Al-Sya'bi, Abi Layla dan Qatadah, dan bukan salah seorang daripada salaf dan khalaf. Dan adalah asbab nuzul ini disokong seperti mana yang telah disebutkan di atas. Ini menunjukkan bahawa ia mempunyai alasan yang kukuh. Natijah daripada ayat ini adalah ayat ini didedahkan atas alasan dan ia tidak datang pada mulanya, dan konteks ini menunjukkan bahawa soalan dan jawapan telah disebutkan, tetapi alasan yang disebutkan di sini tidak lari daripada kelemahan, dan mungkin ia akan menyokong apa yang telah dikemukakan, dan Allah Maha tahu apa yang terbaik. Seterusnya surah Al-Baqarah ayat 222 yang bermaksud, dan mereka menanyakan kepadamu, yakni Muhammad, tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Kerana itu jauhilah isteri pada waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai
orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Asbab nuzul daripada ayat ini adalah yang pertama, daripada Imam Ahmad, Ad-Darimi, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah, daripada Anas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya orang Yahudi, jika seseorang perempuan dalam kalangan mereka mengalami haid, mereka tidak akan makan dan berkumpul bersama perempuan yang haid di rumah mereka. Maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW, lalu Allah menurunkan ayat ini yang bermaksud, dan mereka menanyakan kepadamu, yakni Muhammad, tentang haid. Katakanlah, ia adalah sesuatu yang kotor. Kerana itu, jauhilah isteri pada waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Sehingga selesai ayat ini, lalu Rasulullah SAW berkata, buatlah apa yang kamu ingin, kecuali berkahwin. Maka berita itu sampai kepada orang Yahudi. Lalu orang Yahudi itu berkata, tidaklah menginginkan orang ini untuk meninggalkan sesuatu urusan kecuali berselisih dengan kita. Maka datang Asid bin Hudair dan Ubad bin Bashar. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Yahudi telah berkata demikian dan demikian. Apakah tidak kita campuri sahaja? Maka berubahlah wajah Rasulullah SAW hingga menyangka beliau sedang marah. Maka keluarlah mereka berdua. Seterusnya datang seseorang membawa hadiah yang berupa susu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyuruh untuk memanggil kedua mereka dan diberi minum. Maka mereka berdua mengetahui bahawa Rasulullah SAW tidak marah kepada mereka. Yang kedua, Ad-Darimi daripada Mujahid berkata, sesungguhnya menjauhi wanita yang sedang haid dan mendatangi mereka apabila suci daripada haid. Maka ditanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara itu. Maka turunlah ayat ini. Pelajaran sebab yang dapat kita ambil berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 222 adalah, maka beginilah asbab nuzul yang dinyatakan oleh jumhur mufassirin. Apa yang telah datang hadis daripada Anas radhiyallahu an, bahawa sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perbuatan orang Yahudi dengan isteri mereka ketika haid. Kemudian Allah menurunkan ayat itu. Daripada jumhur mufassirin termasuklah At-Tabari dan Al-Baghawi, Ibnu Al-Arabi, Ibnu Atiyah, Al-Qurtubi, Ibnu Kathir dan At-Tahir bin Ashur. Adapun kata-kata Mujahid, mereka menjauhi perempuan ketika haid dan mendatangi apabila telah suci. Sesungguhnya hadis ini lemah pada penghantaran seperti yang pertama dan telah berkata tentangnya oleh Ibnu Arabi, iaitu ini dhaif. Kemudian, sekiranya adalah mereka mendekati perempuan ketika suci, maka di manakah jawapan untuk ayat ini? Soalan ini tidak dijawab kecuali dengan ayat ini sahaja, dan ini tidak jelas untuk menjadi asbab nuzul bagi ayat ini, kerana soalan pada ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW tentang perihal haid. Yang terakhir, natijah daripada ayat ini adalah, sesungguhnya sebab nuzul ayat ini adalah hadis daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, di mana para sahabat Nabi Muhammad SAW ragu-ragu tentang perbuatan orang Yahudi terhadap wanita mereka semasa haid. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka Allah menurunkan ayat menunjukkan kepada umat Islam apa yang dilarang dan apa yang dibenarkan bagi wanita dalam hal itu. Ini disebabkan kesahihan rantaian sanadnya, kebenaran turun ayat dan bertetapan dengan lafaz ayat itu, dan berhujjah para mufassirin dengannya. Sekian sahaja perkongsian daripada saya daripada surah Al-Baqarah ayat 220 dan 222. Semoga bermanfaat dan dapat diambil dan dijadikan iktibar kepada semua.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.